Salam dan hai kepada semua pencatuk. Akhirnya GM Dean Liren berjaya menjadi juara dunia catur yang terbaru menggantikan GM Magnus Carlsen dengan mengalahkan GM Ian Nepomuk. Baik, kat sini dalam game ni, ini game terakhir kita nak tengok bagaimana Dean berjaya mengalahkan Nepo. Kat sini, Nepo bermain sebagai putih, manakala Dean pula bermain sebagai hitam. Nepo mulakan dengan pawn pergi ke E4, seterusnya dibalas dengan E5 oleh Dean. Kita ada knight F3 serang pawn tu, knight C6 kawal pawn, Bishop ke B5 ini opening yang dinamakan Ruy Lopez. Seterusnya A6 serang Bishop, Bishop lari ke A4, Knight F6 serang pawn di E4. Tapi kat sini Nepo mainkan kosong-kosong castling. Kita ada Bishop ke E7, D3, B5 serang Bishop, Bishop lari ke B3, D6, A4, Bishop ke D7, H3. Dan kat sini hitam pula yang membuat castling kosong-kosong. Kita ada Bishop ke E3, Knight ke A5 dengan idea untuk makan Bishop di B3. Jadi kat sini Bishop masuk ke A2 dan seterusnya pertukaran pawn kat sini dengan pawn B makan pawn A4. Knight ke C3 oleh Nepo. Seterusnya Rook ke B8 dan dalam posisi ini sebenarnya ini adalah gerakan-gerakan yang sama, opening yang sama dimainkan di game ke-16. Tapi kat sini pada move ke-13, Ian Nepomuk cuba untuk memainkan sesuatu yang lain. Kalau sebelum ni dia mainkan Bishop ke C4, tapi dalam game ni dia pilih untuk mainkan Bishop ke B1 dengan idea untuk buka serangan ke arah pawn yang berada di A4. Jadi kat sini Queen E8 dimainkan oleh Dean, kawal pawn di A4 tu. Kita ada B3, C5 dan seterusnya Knight makan pawn A4, diikuti dengan Knight pergi ke C6, Knight C3, A5, Knight D2, Bishop ke E6, Knight C4 dan seterusnya D5. Cuba untuk memecahkan bahagian tengah kat situ. Baik, pertukaran pawn kat sini dengan pawn E makan pawn D5, Knight makan pawn D5, Bishop ke D2 dan seterusnya pertukaran Knight pula kat sini, Knight makan Knight C3, diikuti dengan Bishop makan Knight C3 dan sekali lagi pertukaran piece dengan Bishop makan Knight C4 dan pawn B makan Bishop di C4. Baik, kat sini kita ada Bishop pergi ke D8, kawal pawn di A5 kat situ. Seterusnya Bishop ke D2, Bishop C7, C3 tak membenarkan Knight untuk melompat masuk di petak yang bahaya kat situ. Seterusnya F5 oleh Dean, Rook ke E1, Rook ke D8, masing-masing cuba untuk mengambil file. Rook A2 dimainkan, Queen ke G6, Queen E2, Queen D6 dan seterusnya G3 oleh Nepo. Cuba untuk menutup sebarang bahaya yang mungkin ada dekat diagonal dekat sini. Baik, seterusnya ialah Rook D pergi ke E8, kita ada Queen ke F3, E4 oleh Dean, cuba untuk serang di bahagian tengah dan seterusnya Nepo pawn D makan pawn E4, tapi kat sini Dean tak makan kembali pawn ni, dia mainkan Knight pergi ke E5 terlebih dahulu, serang Queen di F3. Selepas Queen lari ke G2, Knight masuk pula ke D3 cuba untuk serang Rook. Jadi Knight ni bahaya, sebab itu Nepo terus Bishop makan Knight D3. Kita ada Queen makan Bishop D3 dan seterusnya pawn E makan pawn F5. Memang kat sini Nepo untung pawn, tapi itu sementara. Kat sini Dean cuba untuk tukar Rook dengan Rook makan Rook E1 check, Bishop makan Rook E1 dan seterusnya barulah Dean kutip balik pawn yang dia bagi tadi dengan Queen makan pawn di C4 sambil serang Rook. Jadi Rook kena lari, Rook lari ke A1 dan lepas tu Rook makan pawn di F5. Kita dapat tengok pawn telah kembali sama banyak, cuma kat sini Dean ada satu kelebihan. Sebab apa? Sebab kalau korang tengok kat sini pawn di A5 ni telah menjadi satu pas pawn yang jelas. Mungkin dia boleh pakai pas pawn ni nanti. Baik, Bishop D2 kat sini kita ada H6, Queen C6 serang Bishop. Jadi Rook ke F7 kawal Bishop, Rook E1, King H7, Bishop ke E3, Bishop ke E5. Dua-dua Bishop cuba untuk menyerang pawn satu sama lain. Jadi kat sini Queen E8 dimainkan, cuba untuk serang Bishop. Bishop makan pawn di C3 dan seterusnya Rook pergi ke C1, cuba untuk pin Bishop di C3 macam ni. Kita ada Rook pergi ke F6, seterusnya Queen ke D7, Queen E2 dan kat sini ini bukan blunder. Korang jangan tengok Rook makan Bishop free best boleh menang. Tak kalau Rook makan Bishop di C3,
Queen akan pergi ke E1 dan ini adalah fork yang senang, perangkap yang mudah. Lepas King lari ke H2 contohnya, Queen boleh makan rook di C3 percuma. Korang jangan ingat macam tu, nampak free je makan, asyik free je makan, tak boleh. Okey, kena fikir. Baik, jadi Queen E2 sebenarnya bishop tak free. Jadi kat sini Nepo mainkan Queen pergi ke D5. Cuba untuk letak tekanan ke atas pawn di C5. Jadi kat sini bishop B4 kawal pawn tersebut dimainkan. Kita ada Queen ke E4 check, King G8, Queen D5 check, King lari ke H7 balik, Queen E4 balik. Kat sini Nepo cuba untuk membuat repetition, maksudnya check di tempat yang sama dan cuba untuk mencari draw. Dan kat sini kalaulah Ding memainkan King kembali ke G8, mungkin draw akan berlaku lah. Tapi Ding tak nak, dia nak cuba juga untuk menang. Jadi kat sini dia mainkan satu gerakan bagus dengan rook pergi ke G6. Cuba untuk menang kat sini. Nepo terkejut, jadi dia sambung dengan Queen pergi ke F5. Kita ada tolakan pawn ke C4. Nampak pawn C dan pawn A ni merupakan pass pawn. Jadi apa lagi, Ding cuba untuk gunakan dia punya kelebihan kat sini. Baik, H4 dekat sini, kita ada Queen ke D3. Cuba untuk tukar Queen. Semestinya kalau Nepo pergi tukar Queen, Queen makan Queen D3, pawn C makan Queen D3, memang ini adalah membawa maut lah. Sebab pas pawn ni jadi makin dekat dan sangat bahaya kat situ. Jadi sebab itulah selepas Queen ke D3, Nepo mainkan Queen ke F3, larikan Queen. Tapi ini sebenarnya move yang tidak bagus. Sebab apa? Sebab dia pergi pin diri sendiri. Nampak kat sini, bishop tak boleh bergerak. Kalau bishop bergerak, memang Queen ngap, Queen settle. Jadi kat sini, sepatutnya Ding boleh mainkan satu gerakan yang bagus dengan gerakan bishop ke D2. Cuba untuk letak tekanan ke atas bishop di E3 dan pada masa yang sama serang rook. Kalau rook tu lari contohnya ke D1, cuba untuk serang bishop macam ni, kita boleh mainkan pawn ke C3 dan kita dapat tengok pawn dan juga bishop tu merupakan kombinasi yang sangat-sangat powerful. Okey? Baik, kita kembali ke sini selepas Queen ke F3, tapi Ding tak mainkan macam tu. Dia pilih untuk rook pergi ke F6 serang Queen. Kita ada Queen lari ke G4. Dan barulah Ding tolak pawn ke C3. Baik, seterusnya rook pergi ke D1 serang Queen. Queen lari ke G6. Sekali lagi cuba untuk tukar Queen. Of course, memanglah Nepo tak nak lah. Jadi Nepo larikan Queen pergi ke C8. Kita ada rook ke C6 serang Queen. Queen lari ke A8 yang kita dapat tengok. Queen kat sini sorang-sorang. Dah sesat dekat bucu kat situ. Right. Rook D6 cuba untuk tukar rook dan kat sini Nepo sahut pertukaran itu dengan rook makan rook D6. Kita ada Queen makan rook D6 dan selepas itu Queen pergi ke E4 check. Queen G6 sekali lagi nak tukar Queen. Of course Nepo tak nak, dia pergi Queen C4. Kita ada Queen B1 check. King lari ke H2 dan kat sini Ding mula untuk tolak pawn ke A4. Tengok dua-dua pawn ni pas pawn sangat baik. Jadi korang kalau ada pas pawn tolong cari jalan untuk tolak dengan selamat. Baik. Kat sini kita sambung bishop ke D4, cuba untuk makan pawn ni, tapi ini adalah serangan sia-sia. Sebab apa? Kita tengok pawn ni Ding terus mainkan pawn ke A3, dia tak kisah pun. Sebab apa? Sebab kalau bishop makan pawn C3, tak boleh makan pun sebenarnya. Sebab selepas bishop makan bishop di C3, Queen makan bishop C3, tolak je A2 settle. Pawn ni akan naik Queen, dapat 2 Queen. Okey? So selepas pawn ke A3, memang bishop tak boleh nak makan pawn C3. Jadi Nepo mainkan Queen dia pergi ke C7, cuba untuk membuat checkmate macam ni. Of course lah, Ding nampak lah sebab dia GM kan. Kalau dia saya, mestilah dia tak nampak. Jadi dia kat sini dia gerakkan Queen pergi ke G6. Kawal ancaman checkmate tu. Dan seterusnya Queen kembali ke C4. Dan barulah dia tolak pawn pergi ke C2. Tengok satu lagi nak naik Queen. Kita ada bishop ke E3. Cuba untuk kawal kenaikan Queen macam tu. Seterusnya bishop ke D6 dengan idea untuk pergi ke E5 dan seterusnya masuk ke B2 dan cuba untuk buat tolakan pawn ke C1 lah. Itu idea. Jadi kat sini Nepo mainkan King ke G2. Kita ada pawn ke H5. King ke F1. Cuba untuk bawa King bantu kat situ. Kita ada bishop ke E5 kat sini. G4. Bagi pawn free kat sini. Ding makan pawn H, makan pawn G4 dan sekali lagi pawn H5 dimainkan. Cuba untuk bagi pawn free supaya Queen tak kawal pawn ni. Tapi of course lah kalau Queen pergi makan pawn H5, Queen boleh makan pawn C2, hilanglah pawn yang bahaya. Kita tak buat macam tu. Jadi selepas pawn H5 serang Queen, Ding larikan Queen dia pergi ke F5. Seterusnya Queen ke D5 oleh putih. Kita ada G3 cuba untuk serang pawn dan cuba untuk pecahkan kubu putih. Kat sini kita ada pawn ke F4 dan kat sinilah Ding mainkan satu move yang simple yang membuatkan dia mendekati kemenangan. Korang boleh pause ini kat sini sekejap dan cari apakah gerakan tersebut. Silakan.
Macam biasa, kalau korang rasa video-video ini menarik dan nak tengok video yang lebih menarik di masa akan datang, sila like, subscribe dan jangan lupa share kepada rakan-rakan. Alright, apa jawapan? Gerakan kat sini ialah dia tolakkan pawn ke A2 dengan idea untuk tukar queen. Kat sini semestinya bishop tu tak boleh makan dah. Dan sebenarnya tak ada apa-apa yang boleh defend pawn tu. Kalau bishop cuba pergi ke D4, cuba defend pakai bishop, pawn yang kat C pula terlepas boleh naik jadi queen. Susah. Jadi kat sini A2 dimainkan, memang nepu, terpaksa queen makan pawn A2. Selepas itu satu lagi gerakan bagus dengan bishop makan pawn di F4 oleh Ding dengan idea untuk makan bishop E3. Dan kat sini GM Ian Nepomucci terus resign dan menyerah kalah. Sebab apa? Sebab kalau korang tengok kat sini, bishop dia memang mati. Kalau bishop makan bishop di F4, queen tak perlu makan balik pun. Ding boleh mainkan pawn C pergi ke C1, naik queen dulu buat check. Lepas tu makan pula bishop, memang 2 queen lawan 1 queen, settle. Jadi tahniah untuk Ding, kita punya juara dunia yang ke-17. Itu saja, selamat bercatur, bye-bye.